Pengurusan sumber manusia antarabangsa adalah bidang yang melibatkan pengurusan sumber manusia dalam konteks global. Ia berkaitan dengan bagaimana organisasi mengurus pekerja di pelbagai negara dengan mengambil kira faktor budaya, ekonomi, undang-undang dan sosial yang berbeza. Menurut Hamil 1989, HRM ini adalah penentu utama kejayaan atau kegagalan dalam perniagaan antarabangsa. Melalui dasar ini juga, ia berpotensi untuk memperkukuh hubungan syarikat dengan komuniti tempatan dan mewujudkan budaya kerja yang dinamik. Seterusnya ialah Philip 2019 mengatakan IHRM ini lebih kompleks berbanding pengurusan sumber manusia domestik kerana ia melibatkan pelbagai konteks di mana syarikat multinasional beroperasi termasuk cabaran ekonomi, politik dan sosial yang berbeza di setiap negara. Seterusnya ialah latar belakang. Shangri-La Tanjung Aru Resort and Spa yang terletak di Tanjung Aru, Kota Kinabalu, Sabah adalah destinasi percutian mewah yang terkenal di Malaysia. Shangri-La Hotels and Resorts yang ditubuhkan pada tahun 1971 oleh pengasas Robert Kwok mempunyai pelbagai cawangan di lebih 20 negara. Resort ini terletak hanya 10 minit dari pusat bandar dan menawarkan bilik penginapan mewah serta restoran dengan hidangan antarabangsa dan tempatan yang bertaraf dunia. Pertama adalah kestabilan ekonomi dan politik di mana Malaysia mempunyai persetaraan kerja yang stabil dan mempunyai sistem undang-undang yang adil. Yang kedua adalah kepelbagaian budaya dan keindahan alam semula jadi di mana Malaysia mempunyai keindahan alam semula jadi yang memberi pengalaman yang unik kepada pelancong. Terdapat beberapa strategi Hotel Shangri-La Tanjung Aru dalam memastikan pelaksanaan dasar sumber manusia secara saksama. Antaranya ialah keseragaman atau standardization ke semua Hotel Shangri-La di pelbagai negara. Dasar yang dikeluarkan oleh Ibu Pejabat Hotel Shangri-La di Hong Kong diguna pakai secara seragam di setiap cawangan mereka yang bertujuan untuk mengekalkan kualiti perkhidmatan pengalaman pelanggan tanpa mengira di mana keberadaan atau lokasi hotel tersebut. Hal ini dikatakan demikian kerana setiap cawangan Hotel Shangri-La wajib menyesuaikan amalan dan operasi mereka supaya selaras dengan peraturan yang berkuasa di negara tempat beroperasinya hotel tersebut. Yang ialah penetapan dasar yang jelas. Penetapan ini membantu memastikan bahawa setiap pekerja memahami hak dan tanggungjawab mereka dan prosedur-prosedur yang perlu dipatuhi yang mendorong pekerja dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih efisien dan selamat sekiranya ada garis panduan yang jelas. Strategi seterusnya bagi Hotel Shangri-La adalah penerapan 3 teknologi utama untuk memastikan dasar sumber manusia secara sesama. Pertama, Human Resource Information System (HRIS) menggunakan teknologi Horizon untuk menyimpan maklumat pekerja termasuk senarai nama, kenaikan pangkat dan sistem pengajian yang menyokong pengurusan sumber manusia secara menyeluruh dan memastikan penyimpanan rekod yang teratur. Kedua, HR Connect adalah aplikasi yang memudahkan pekerja dalam urusan seperti permohonan cuti dan akses slip gaji tanpa perlu menunggu pihak atasan, membolehkan mereka menjejak kehadiran dan mengakses maklumat gaji dengan mudah. Ketiga, Shangri-La Academic berfungsi sebagai platform untuk perkembangan dan pembelajaran diri, membantu pekerja meningkatkan kemahiran dan pengetahuan mereka di mana pelaburan dalam latihan ini penting untuk inovasi dan membangunkan sumber manusia yang kompetitif. Cabaran pertama yang dihadapi oleh Hotel Shangri-La adalah perbezaan budaya dan nilai. Perbezaan ini sering menyebabkan halangan komunikasi dan salah faham antara pekerja dari pelbagai negara. Sebagai contoh, di sesetengah negara, pendekatan pengurusan secara hierarki lebih dihormati, manakala di negara lain, pendekatan demokratik atau mesra lebih diutama. Selain itu, Hotel Shangri-La juga turut berhadapan dengan cabaran kekurangan tenaga kerja mahir. Menurut kajian oleh Fejau dan rakan-rakan pada tahun 2021, organisasi yang menghadapi masalah ini terpaksa bergantung kepada pihak untuk sokongan teknikal dan juga latihan. Antara cabaran utama dalam pengambilan pekerja termasuklah tempo kekosongan jawatan yang panjang, memandangkan hotel memerlukan pekerja yang memenuhi kriteria dan standar yang tinggi. Bagi pengambilan pekerja asing pula, proses mendapatkan permit kerja mengambil masa yang lama, ditambah dengan prosedur birokrasi yang rumit dalam proses kelulusan. Selain itu, Hotel Shangri-La juga berhadapan dengan cabaran dalam merangka struktur pampasan dan faedah yang sesuai serta adil di setiap cawangan mereka, disebabkan oleh perbezaan undang-undang buruh, peraturan cukai dan norma budaya yang berbeza di setiap negara tempat hotel itu beroperasi. Perbezaan-perbezaan ini boleh menyebabkan ketidakpuasan di kalangan pekerja dan menjejaskan moral serta motivasi mereka untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik. Oleh itu, Hotel Shangri-La perlu memastikan bahwa struktur pampasan dan faedah yang ditawarkan di setiap negara adalah selaras dengan kehendak pasaran tempatan, namun tetap mengekalkan prinsip keadilan dan kesaksamaan untuk semua pekerja. Kemajuan teknologi yang pesat turut memberi cabaran besar kepada Hotel Shangri-La dalam menguruskan sumber manusia. Dalam industri perhotelan, pekerja perlu menguasai penggunaan sistem tepahan dalam talian, aplikasi mudah alih untuk perkhidmatan pelanggan, serta teknologi kecerdasan buatan, yaitu AI yang semakin popular. Tanpa latihan berterusan, pekerja mungkin menghadapi kesukaran untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, yang akhirnya boleh memberi impak negatif kepada kualiti perkhidmatan yang ditawarkan. Dapat disimpulkan bahawa syarikat multinasional seperti Hotel dan Resort Shangri-La Tanjung Aru ini berdepan dengan cabaran dalam menyelaraskan keperluan global dan tempatan bagi memastikan pengoperasian syarikat berjalan dengan lancar. Hotel ini juga seringkali mengalami kesukaran yang tidak mampu dielakkan termasuk cabaran dari segi perbezaan budaya, undang-undang dan keperluan untuk menyesuaikan dasar global dengan keperluan tempatan.
Melalui strategi ini juga, ia merangkumi aspek pembangunan kemahiran, kesejahteraan mental dan fizikal serta pengiktirafan terhadap pencapaian pekerja untuk mewujudkan persekitaran yang positif